Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni kita jumpa lagi ya. Dia share tak? Dia share lah. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ni. Assalamualaikum. Sihat bang, alhamdulillah. Farhan Kamaluddin, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum Bang Sopi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Um, Macam biasa, macam biasa, saya harap boleh boleh share-share kan semua. Dengan soban malam ni, tak ada. Apa orang kata, ini kan pakaian-pakaian yang sejuk mata memandang, okey, sejuk mata memandang. Bila kita melihat seseorang tu berpakaian sejuk mata memandang, kita akan kita akan memuji kebesaran Allah. Ya Allah, cantiknya dia pakai baju macam tu. Cantiknya dia pakai serban macam tu. Kadang-kadang kita sampai terikut bila lah aku dapat pakai serban. Kena ingat ya, pakaian ni bukanlah satu, dia bukan bukannya, jangan menilai manusia daripada segi pakaian. Jangan ingat orang tu berserban, jangan ingat orang tu berjubah, dia tu tinggi ilmunya, tidak. Jangan. Kita kena memandang seseorang tu daripada segi, kita kena mengenali dia. Itu paling penting tu. Kita kena mengenali dia. Okey. Rafiq, Assalamualaikum Abang Sopi, geng ceras, alhamdulillah. Okey, kita kena mengenali dia lebih rapat, baru kita tahu siapa dia. Jangan kita melihat seseorang tu berpakaian macam tempah apa, tapi dia tu tak ada apa-apa. Jangan. Kita kena memandang seseorang tu daripada segi kita walau macam mana pun kita pandang pada luaran, betul. Lepas tu dalam masa sama kita kena bersangka baik kepada seseorang tu. Amir Hamzah, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Amir, pasal kau lah aku nak kena menjawab pasal angka kentang ni. Okey, mana jaket seram? Mana jaket seram? Jaket seram tu dah basuh dah, semalam pakai. Huish, nasib tak terlambat. Okey, nasib tak terlambat ya. Ya, betul, don't just book off cover, buy a cover, betul. Betul lah tu. Kita jangan menilai seseorang tu daripada luaran. Sungguh macam mana pakaian dia tu, kita nampak dia warak sekalipun berpakaian, tak semestinya dia seorang yang warak. Kena ingat, kita jangan terpedaya dengan tipu elah. Sebab apa? Mata kita ni sentiasa menipu kita. Kita ni akan sentiasa nampak benda yang cantik. Wah, bila kita nampak orang tu berserban, bila kita nampak orang tu berpakaian macam ala-ala ustaz, mesti kita sangka dia tu ustaz. Okay, kena ingat, Islam tu tidak bersandarkan kepada pakaian. Okay? Jangan menilai orang daripada pakaian. Kenapa saya pakai macam ni adalah salah satu sebabnya. Hari ni saya 1 hari kat rumah. Malam ni awal sikit. Tak awal pun, macam biasa juga. Saya mukadimah saja. Okay. Macam biasa, kalau boleh, saya sayang Ustaz Abid. Kena tak, saya sayang Pak Munawir. Rumah teres. Okey. Kita kena ingat, kadang-kadang seseorang tu berpakaian compang-camping, rupanya dia seorang wali. Kita tengok dia berpakaian macam mak rempit, rupa-rupanya dia tinggi ilmu dia. Jangan kita terpedaya dengan mata kita yang kita nampak, wow, berserban, wow, berbaju-baju, berjubah, mesti ustaz orangnya. Orang kata apa, okey, bila kita tengok orang pakai serban ni, mata kita menjadi sejuk. Ya Allah, bila kita berniat baik lah, ya Allah, bila aku dapat pakai serban, bila aku dapat pakai baju cantik macam ni. Maksudnya kita berpakaian tu ikut sunnah, pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan, sunnah Rasulullah SAW, sunnah. Kita diam tak diam, besok lusa kita dah puasa dah. Alhamdulillah. Syukur kepada kaum-kaum lelaki yang diangkat menjadi imam tarawih di rumah. Okay.
Yang penting jangan tak berpakaian. Betul tu. Kalau tak berpakaian tu dah jadi lain dah kan. Hari ni kita santai-santai sikit. Santai-santai sikit. Tetapi dalam santai kita ada pengisian. Okay, orang kata duduk dalam majlis ilmu ni dapat pengisian dia kan. Tak sakit pun. Okey. Kongsi-kongsikan lagi, kita share-sharekan lagi, insyaAllah lagi cukup 2000 saya akan berkongsikan lah. Saya sanggup bersengkang mata untuk mengisi halwa telinga kawan-kawan saya dalam ni. Apa salahnya kawan-kawan saya ni, orang kata apa, berkongsi-kongsi lah sedikit ilmu ni, mana tahu bermanfaat kan. Salam dari Kelantan, Sofia. Alhamdulillah. Kuala Nerang clear cun. Saya ni bukan ustaz tau. Saya bukan ustaz. Tapi ialah kalau orang dah panggil kita ustaz hari-hari, tak kemasin mulut tu. Saya dari BTR dia sebelah. Teruskan lagi. Kongsikan lagi. Sekali lagi kita akan cerita. Agak-agak muzik dah berbunyi tu, cerita lah tu. Ingat Opik. Rupanya Pak Munawir. Okey, ngam lah tu. Salah bang, cerita apa malam ni? Itulah. Okey, ada orang ajak saya tengok Pontianak. Cakap, bang, jom kita tengok Pontianak, jom. Okey. Tu cakap, Allah, saya ni bukan tim mencari hantu. Saya bukan tim mencari hantu. Kalau nak pergi tengok Pontianak tu, pergilah cari tim-tim mencari hantu tu. Okey, lagi satu, yang mana tak dapat tengok live saya. Okey, yang mana tak dapat tengok live saya. Apa kata, tak dapat cari Facebook saya. Apa orang kata, yang mana tak dapat cari Facebook saya, yang tak dapat cari page saya tu, sebenarnya saya dah block dah. Sebab apa, kalau saya tak suka nak ada masalah dengan orang. Okay? Saya tak berminat untuk ada masalah dengan orang. Kalau berminat dengan cerita saya dan menjadikan cerita saya sebagai inspirasi untuk berubah, insya-Allah saya akan berkongsikan. Tapi kalau nak tengok cerita saya tapi nak buat apa kata, nak bersangka buruk kepada saya, baik saya block terus kan. Jadi tak payah pening-pening kepala kan. Tak payah kita pening-pening kepala, tak payah kita nak ada masalah dengan orang kan. Yang mana tak dapat tengok tu, minta maaf banyak-banyak. Saya terpaksa block awak kan, saya terpaksa block anda sebab saya rasa tak penting pun anda dalam friendly saya tu. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada sahabat saya Pali. Ada dapat berasap tak? Ya, berasap. Apa kata, asap ni adalah untuk ni, saya pasang apa panggil tu, saya pasang buhur bau gaharu. Okey. Lepas tu ada yang bertanya saya ada yang soal saya. Apa kata, ada yang soal saya dah jawab. Saya dah pun jawab. Gaharu tu betul-betul gaharu tu wangi, dia mengewangikan rumah sebenarnya. Secara tak langsung kita punya fabrik pun berbau gaharu. Bila kita buka je dah rasa macam kat Mekah dah. Dan Allah sampai itu buhur, okey, dua buhur. Bukan kemian tau, buhur.
Play out. Asap tu apa bang? Saya selalu asapkan rumah saya seminggu 2 kali. Malam Jumaat dengan malam Selasa. Janganlah janganlah kita rasa kita nak berasap tu malam Jumaat je kan. Malam-malam lain pun boleh juga kan. Okey. Orang dah bising dah Okey. Sebelum saya mulakan cerita saya ni, okey. Sebelum saya mulakan cerita saya ni, saya berharap hari ni saya nak santai sikit lah. Saya berharap ada orang cakap asap ni makanan jin. Pendapat Abang Sufi, kalau orang isap okok tu macam mana pula makanan jin ke? Chill. Kena relax, kena berlapang dada. Benda ni kena belajar. Jangan kita ikut pandangan orang. Okey, jangan ikut pada pandangan orang. Habis tu kalau kita bawa kereta keluar asap tu makanan jin ke? Tidak. Itu sebab kita ni terlalu dimomok-momokkan dengan nenek-nenek kita dulu-dulu kan. Asal asap je makanan jin. Tak. Okey. Nak pandang kencing lah. Okey. Baik. Okey. Sebelum saya mulakan cerita saya ni, okey, sebelum saya mulakan perkongsian saya pada hari ini, saya mohon jasa baik dengan sahabat-sahabat saya kat dalam ni, sama ada yang mengenali saya atau tidak. Okey. Apa orang kata, saya berharap apa nama tu, saya berharap anda-anda ni semua ambil wuduk dulu, ambil air semayang, mohon kepada Allah supaya kita ni dilindungi daripada makhluk-makhluk halus. Okay? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab feedback yang banyak saya dapat daripada lepas penceritaan saya ni, banyak yang tak boleh tidur, banyak yang diganggu. Jadi sebenarnya macam saya kata, saya bukan bawa cerita hantu, saya bawa cerita benda yang berunsur pengajaran. Okay? Jadi saya harap benda ni bukan isu, tapi walau macam mana pun kenalah orang kata apa, protect diri kita dulu, okey. Lepas tu ada ingat tak cerita pasal pondan? Alhamdulillah. Sebab apa saya dapat banyak feedback daripada pondan-pondan, yang mana kawan-kawan saya pondan sampai tak percaya. Ya Allah, Pi, aku tak lama dah jumpa kau. Rupa-rupanya kau dah macam ni ya. Kau dah ke arah ni apa semua. Jadi, apa kata, orang cakap dengan saya, orang kata, baru diorang ada kesedaran. Saya rasa bersyukur sangat. Sebab apa, kita ni dalam kita nak menyampaikan ni, kita harap terkesan kepada orang-orang yang kita sampaikan ni. Jadi Alhamdulillah, kalau kita tak dapat, dalam 10 orang tu, kalau kita tak dapat 10 pun, seorang pun jadi dia kan. Okay. Ke Facebook page 500 buah negara. Ya betul, itu salah satu sunnah. Okay. Okey, saya boleh mulakan Okay, saya slide, saya punya komen. Saya akan mulakan. Okey, saya akan mulakan. Hari ni saya guna background suara burung hantu. Okey. Boleh saya mulakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, semoga kita ni semua dalam dalam lindungan Allah. Semoga kita ni semua semoga kita ni dalam rahmat Allah, insya-Allah. Dan cerita yang saya nak perkongsikan pada hari ini adalah cerita pengalaman saya bersama sahabat-sahabat saya, di mana kami secara tak langsung menguruskan satu jenazah, di mana jenazah tu seorang lelaki berumur dalam 30-an. Okey, tempat saya terpaksa rahsiakan demi menjaga aib seseorang tu. Nombor duanya, lokasi tempat tu saya terpaksa rahsiakan lah. Okey, saya slide ke tepi dulu. Okey. Sebelum saya mulakan, ada orang bertanya dengan saya, kenapa Pak Munawir, kalau boleh bawa lah Din ni. Saya dah cakap dari awal lagi, insya-Allah satu hari nanti saya akan bawa Din. Okey, tapi lepas Din dah baca komen-komen, lepas dia dah tengok saya punya live sampai 4 yang kelima ke-6, dia dah jadi seram dah kan. Sebab apa? Dia takut wall dia kena bom. Tapi insya-Allah terbuka hati Din tu, saya akan bawa. Jangan risau, saya akan kenalkan Din ni juga. Okey. Cerita yang saya nak mulakan ni adalah di mana salah satu cerita saya dengan sahabat-sahabat saya secara tak langsung kita menguruskan satu jenazah seorang pemuda lelaki dalam usia lingkungan 30-an lah. Cerita ni agak pelik, nampak macam tak betul, tapi inilah realiti yang sebenarnya yang terjadi. Sebab apa? Sebab saya boleh katakan ilmu ni masih ada lagi dan diguna pakai lagi ketika zaman milenium yang canggih ini. Okey. Apa yang terjadi pada kita orang pada hari itu, iaitu saya, Din, seorang lagi sahabat saya, Syam, Pidot dan juga Hafiz. Okey. Ada 5 orang. Okey, sebenarnya kelima-lima ni adalah sahabat-sahabat saya, di mana kita orang ni ada nak pergi ke satu tempat. Okey, satu tempat di Kedah. Okey. Satu tempat di Kedah. Pada ketika itu kami sedang belajar persilatan, belajar dalam satu persilatan. Dan kita orang diminta untuk puasa, pemutih dan juga ada acara zikir dekat puncak Gunung Jerai. Okay? Puncak Gunung Jerai. Ketika itu saya, Din, Pidot, Hafiz dan juga Syam. Okay? Kelima-lima sahabat ni adalah naik kereta, satu kereta. Kita orang pergi ke Gunung Jerai untuk habiskan kita orang punya perguruan bersama dengan seorang ustaz dan juga seorang guru dalam perguruan lah. Okey. Apa yang boleh saya katakan, hal begini berlaku pada tahun 2014. Okey, 2014. Di mana kejadian-kejadian ni dia sebagai iktibar untuk kita semua. Jadi boleh dikatakan 3 hari 3 malam kita orang ke atas tu. 3 malam kita orang ke atas tu dengan berbekalkan roti saja untuk proses puasa pemutih tu. Lepas tu adalah beberapa benda yang kita orang belajar dan beberapa benda yang kita amalkan, insya-Allah benda tu benda yang baik, untuk memantapkan ilmu kerohanian dalam diri badan, dalam diri sendirilah. Okey. Jadi selepas pada tu kita orang lepas pada bukan pertapaan lah, lepas pada dekat Gunung Jerai tu, kita orang pun baliklah.
Masa balik kita orang base dekat apa nama tu, kita orang base kat Pulau Pinang. Kita orang base kat Pulau Pinang, di mana dekat satu tempat rumah sahabat saya dan juga guru saya iaitu Hafiz daripada Perguruan Al-Hikmah, okay? Kita orang dekat kita orang bermalam kat situ dekat Batu Uban. Pulau Pinang, Batu Uban Pulau Pinang, Batu Uban. Siapa yang pernah pergi Batu Uban tu tahulah kawasan nak pergi rumah tu, kita akan berjumpa dengan satu masjid yang ada kubur dalam masjid tu. Bukan dalam masjid tu, dekat sekitar masjid tu ada kubur. Lepas tu baru kita dapat pergi rumah dia. Sekarang sahabat saya ni, guru saya ni dah berpindah ke Kulim. Okey. Cerita dia begini Malam yang kita sampai ke rumah Hafiz, rumah Hafiz, kita orang ambil keputusan tak nak balik lagi lah. Kita nak, masing-masing pun cuti tengah panjang lagi. Jadi kita orang pun ingat nak pergi jalan-jalan kat Pulau Pinang, Padang Kota. Lepas tu nak pergi Feringgi. Sekadar nak berjalan-jalan, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa yang aktiviti. Nak balik pun kosong kan, tak ada apa. Jadi saya pun dengan Din bersetujulah, tak ada apa nak buat kan. Sebab apa, program yang kita nak buat dekat Gunung Jerai tu pun dah selesai. Alhamdulillah, dengan lulus dengan jayanya. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagilah. Okay. Jadi bila kita orang kat bawah, bila malam tu kita orang pergi makan nasi kandak beratur. Nasi kandak beratur lah. Lepas dah makan. Sekitar dalam pukul, saya ingat saya dalam tengah malam jugalah, tengah malam. Saya tak ingat berapa, tapi tengah malam lah. Tengah malam, kita orang dapat satu, bukan saya dapat satu call. Siapa nama tu, Din dapat satu call. Okey, satu call di mana kawan dia meninggal dunia. Kawan dia duduk dekat Pulau Pinang juga. Okey, kawan yang telefon ni adalah kawan sekolah dengan Din dulu. Sekolah dengan Din dulu, sebab dia tahu Din ni ada buat pengurusan jenazah. Okey, lepas tu dikabarkan daripada kawan Din, mak dia cakap, mak pada arwah tu kata boleh cari tak orang yang boleh menguruskan jenazah, tapi tak nak diketahui ramai. Okey, salah satu sebabnya benda ni aib, terlalu aib sangat. Okey, jadi Din pun cakap dengan saya, Pi, ada jenazah nak uruskan tapi cakap, kita tengah cuti-cuti ni pun ada urusan ke? Suruh pakcik dah. Lepas tu dia pun cakap dengan saya, ini bukan pasal pakcik ni, ini pasal member aku meninggal. Cakap, member kau meninggal lah. Okey. Lepas tu macam mana? Member aku meninggal. Parent dia minta lah cari orang yang boleh uruskan. Kebetulan pula member aku ni kenal aku. Jadi dia tahulah kita buat benda-benda ni semua. So kita pun uruskan lah. Jadi aku cakap, kalau nak uruskan macam mana kita nak cari kain kapan malam-malam macam ni. Lepas tu member si Din pun cakap, kain kapan tak ada masalah. Sebab apa, boleh minta dekat Karyah, dekat kawasan-kawasan Pulau Pinang tu. Sebab dia pun orang Penang kan. Jadi saya pun cakap, okey lah, boleh lah kita jalan lah. Alang-alang tak ada apa aktiviti, saya pun ajak lah sekali Syam, Hafiz dengan Pidot. Tapi ketiga-tiga tu tak nak ikut. Sebab apa? Salah satu sebabnya diorang bukan tak berminat, tapi diorang bukan ke arah ni. Okey, diorang kata diorang nak rehat, diorang penat apa semua. Saya pun tak kisahlah. Kebetulan pula Pidot dengan kebetulan pula Syam dia nak balik Manjung. Malam tu juga dia nak balik Manjung. Yang Pidot pula dia orang Penang. Jadi dia anytime lah dia boleh balik. Jadi saya dengan Din ni lah menumpang rumah Sifu, rumah Hafiz lah. Lepas tu saya kata dengan Din, apalah Din, kita buat dorang lah, nak buat macam mana kan. Lepas tu dia kata tak apa, dekat sana ada member aku seorang, dua orang bertolong. Okay, kita pun saya pun minta izin dekat siapa nama tu, dekat Hafiz, kata kita orang gerak dulu lah. Nanti kan lepas dah selesai ni kita orang balik lah. Kita balik ke Batu Uban lah. Atau Sifu kata tak apalah hang, kau pergi je lah, aku pun nak rehat, nak tidur. Yelah, kita orang balik daripada Gunung Jerai tu, dapat rest pun tak lama. Dah mandi tu keluar pergi makan dekat nasi kandar beratur. Jadi saya pun dengan Din bergerak berdua pergi ke rumah
yang dituju tu. Okay, rumah yang dituju. Sampai rumah yang dituju tu, dia jumpa kawan dia. Jumpa kawan dia, cerita lah. Saya pun dengar lah sama. Saya pun dengar sekali. Katanya arwah ni dia meninggal. Dia ada pakai susuk. Lelaki. Dia ni pakai susuk. Dia ada pakai susuk ayat. Dia ada pakai susuk emas. Lepas tu dekat kemaluan dia pun dia ada tanam bearing lah. Okay. Jadi dia cakap, wah, advance member kau ni. Lepas tu nak buat macam mana? Lepas tu katanya meninggal sebab apa? Dia kata meninggal sebab ada ada keracunan dalam badan. Lepas tu saya pun tanya balik dengan kawan dia. Surat doktor semua ada ke? Ada. Lepas tu kawan dia cakap, bang, aku ni nak tanya, nak beritahu. Dia ni meninggal lepas makan janin. Saya kata dengan dia, makan janin? Apa pelik ni kan? Katanya dia ada ambil satu ilmu dekat belah Siam jugalah. Tapi tak silap saya dia ambil dekat belah nak pergi ke nak pergi ke Udartani sana tu lah. Dia ada ambil satu, dia ada pakai susuk. Lepas tu dia ada makan janin tu tak banyak lah, sikit lah janin. Itu adalah syarat dia, janin. Sebab apa? Dia syarat makan dia, kata kawan dia ni, dia bila lepas dia makan janin, muka dia akan cantik berkilat seperti baby. Jadi macam mana pun kita ni, senakal-nakal macam mana kita pun, kalau kita pandang muka baby, kita mesti akan jadi sayang, kita mesti akan jadi suka. Jadi saya pun cakap Allahu Akbar. Lepas tu saya kata dengan kawan dia, macam mana kau tahu semua? Sebab apa? Kawan si Din ni buat benda tu dengan yang arwah ni pergi buat pasang susuk dengan makan janin tu dengan kawan yang telefon si Din ni. Maknanya dia orang pergi sekali. Cuma kawan dia je tak buat. Dia teman je lah, just teman je lah. Lepas tu kita orang pun dengar macam tu dah macam tak sedap badan dah kan. Sebab ini dah tak betul kan. Sebab benda ni salah, tak bagus sebab macam ni kan. Lepas tu kita orang pun pergilah masuk dalam rumah. Sebab jenazah dah dibawa balik rumah. Tapi yang ada dekat area rumah tu adalah beberapa 2-3 orang jiran yang tahu-tahu macam tu lah. Dalam masa tu pun dah kat 1 pagi dah. Lepas tu yang keduanya, beberapa saudara mara lah yang datang untuk menguruskan jenazah tersebut. Okay. Saya difahamkan ketika kami sampai kat sana, yang uruskan saya dengan Din je. Yang lain tak mau uruskan. Saya cakap dengan kawan dia, kenapa tak nak uruskan? Dia kata lepas dia orang tengok muka arwah, lepas dia orang buka kain arwah, dia orang tak nak uruskan, dia orang takut. Dia cakap apa yang berlaku sebenarnya. Lepas tu bila Din pun cakap dengan saya, tak apa Rapi, kita jangan soal banyak-banyak lah, kita uruskan je lah. Kita orang pun uruskan lah. Okay. Kita orang pun uruskan lah sampai kita masuk dekat ruang tamu. Ruang tamu tu diorang dah siapkan dah dengan ampai-ampai dengan kain penghadang pun semua. Lepas tu bila saya memvolunteer untuk buka kain tu, apa yang saya dapati, muka arwah tu macam hantu. Dia punya muka dia sangat-sangat teruk muka dia. Lepas tu dia seorang yang dia putih tau. Orang dia putih sangat. Putih. Lepas tu wajah muka dia tersangat menakutkan. Apa orang panggil tu, kesan daripada dia pakai susuk. Susuk tu pula susuk yang ada penjaga. Jadi hari malam tu sebenarnya apa yang boleh saya kongsikan pada malam ni, malam tu dia jadi panjang dan urusan pengebumian tu diuruskan keesokannya selepas waktu maghrib.
Bayangkan punya lama. Kenapa ni saya akan ceritakan kenapa terjadi benda macam tu. Okey. Masa kita orang uruskan jenazah tu, kawan kepada Din ni, ada benda-benda yang berlaku dalam ada benda-benda yang berlaku yang tanpa kita sedar. Okey. Yang itu masa kita orang buka kain, masa saya dengan Din dengan kawan dia seorang tu buka kain, mak bapak dia bagi keizinan penuh kepada kita orang untuk uruskan. Alhamdulillah lah. Nak kata kami hebat, tidak. Tapi benda ni fardu kifayah yang patut kita uruskan, yang patut kita sempurnakan. Bila saya buka kain putih tu lah, kain putih. Bila saya buka, memang kita nampak wajah dia memang menakutkan. Wajah dia sangat menakutkan. Dalam keadaan badan dia tu yang agak boleh dikatakan berbau. Lepas tu belum lagi nak mula apa-apa lagi aktiviti, belum lagi nak mula nak buat air sabun, tak mula apa-apa lagi. Lepas tu dekat luar tiba-tiba mak dia meracau tau. Mak dia kata mak dia nampak arwah anak dia yang meninggal tu dalam keadaan yang menakutkan, nampak dekat dapur. Lepas tu benda jadi kelang kabut lah. Biasalah orang Penang kan, siapa tahu orang Penang biasalah, mereka ni memang, saya tak kata lah semua orang Penang lok-lak kan, tapi kalau dapat jadi macam tu, mereka pun jadi haru biru lah kan. 2-3 orang cakap pun dah jadi kelang kabut dah. Kita orang pun tunggu. Bila dengar suara jerit tu, Din terus keluar daripada tempat yang kita nak mandikan tu. Dia kata kenapa kan. Bila dia keluar dengan kawan saya tu, kawan dia seorang tu, tinggallah saya seorang dengan arwah kan. Jadi saya fikir buat apa nak ramai-ramai kan, biarlah dah ramai-ramai kat depan tu. Saya pun tengoklah apa yang patut tengok kan. Yang mana kenapa, yang mana kita boleh cabut selotip yang boleh menghalang ke air tu, kita buat. Orang kata jangan buang masa. Itulah dia. Jadi masa saya tengah buat tu, saya nampak, ini mungkin perasaan saya sahabat-sahabat, ini perasaan saya, jangan anggap benda bukan. Ini perasaan saya. Apa yang saya nampak, jari jemari arwah ni bergerak tau. Bergerak. Saya beranggapan mungkin gas-gas dalam badan tu yang membuatkan dia bergerak kan. Tapi kalau kita ikut logik akal, nampak macam benda tak betul lah kan. Benda macam ada benda ni kan. Tapi tak, dia bergerak. Lepas tu bila saya cuba saya nak tekan dia punya kat perut dia, sebab perut dia tu ada satu selotip tau. Saya nak tekan untuk keluar. Saya nampak lidah dia terkeluar tau. Lidah orang ni terkeluar tau. Dia bukan keluar macam setan tu, tidak. Dia terkeluar macam ni. Sebab dia meninggal dalam keadaan tenganga tau. Jadi dia keras lah. Tapi lidah dia terjeli. Dengan mata terbuka, dengan wajah dia tak hitam, tapi dia kering, cengkung, macam menakutkan tau. Lepas tu siapa nama tu, Din pun masuk dah balik. Dia kata Pi, mak arwah ni kena histeria. Cakap, kenapa kan? Kena histeria ni sebab apa? Dia kata apa, anak dia cakap nampak arwah. Dia cakap, patut saya kata ini cuma mainan ini, tak ada apa-apa pun. Jangan fikir bukan-bukan sangat. Kita ni nak uruskan jenazah ni, jangan fikir. Cakap dengan orang, jangan fikir apa-apa. Kita ni banyakkan selawat, banyakkan sedekahkan Al-Fatihah kepada si arwah ni kan. Jangan fikir-fikir apa semua. Lepas tu bila saya keluar, saya tengok mak dia dalam keadaan tak sedari lagi lah. Bukan dia pingsan, dalam keadaan mengacau-kacau, duk cari sana cari sini kan. Saya panggil Din, kalau boleh panggil kawan kau ni, suruh mak dia duduk dalam bilik. Jadi bila mak dia pergi dalam bilik dengan beberapa saudara mara, saya pun cubalah untuk nak
apa nak tenangkan, dalam masa sama kita baca beberapa orang kata boleh lepas habis pada Gunung Jerai kan, kita gunalah ilmu tu yang ada tu. Jadi alhamdulillah menjadi tau. Ni kita yakin sebenarnya dalam keadaan darurat jadi je apa benda pun. Lepas tu bila dah selesai saya kata dengan saudara mara dia, kalau boleh biar makcik ni baring rehat kan, dia penat tu. Mungkin dia terlalu penat. Sebab kalau penat ni macam-macam benda lah yang duk ganggu kan. Tak ada apa-apa pun. Lepas tu seorang lagi pula kata, cik macam mana cik kenapa kita orang ni rasa macam tak sedar hati je malam-malam macam ni. Saya kata dengan dia, apa yang tak sedar hatinya? Tak ada apa-apa lah, ini arwah ni kita nak uruskan je. Apa yang penting sekarang ni kita uruskan jenazah ni dulu. Lepas tu telefon karya-karya berdekatan, tanya kubur, tanya van. Itu paling penting daripada kita duduk ramai-ramai kat sini tak buat apa pun tak jadi juga. Nanti kan bila dah siap mandi, dah siap apa semua, nak buat macam mana? Sama ada nak dikebumikan lepas subuh ke atau macam mana? Lepas tu bapa dia cakap nak kebumi malam ni juga. Kalau kata siap pukul 3, pukul 4 juga nak dikebumikan. Lepas tu saya kata okey, tak ada masalah lah, boleh lah kan. Tapi kena prepare dengan orang kubur dulu lah. Kalau kita dah siap, kalau benda pun tak ready pun tak boleh juga kan. Jadi saya pun pergilah balik dekat tempat yang arwah lah. Saya pergi dekat tempat arwah. Benda ini yang berlaku. Apa yang saya dapati, selotip yang saya dah buka tu masih ada lagi dekat badan-badan ni. Walhal saya dah buka dah selotip tu. Memang dah buka. Memang saya letak dekat satu tempat. Memang saya dah buka. Lepas tu saya nampak dekat tepi lengan dia ada lagi, dekat tepi peha dia ada lagi, dekat belakang dia ada lagi. Saya kata, aku dah cabut dah semua ni kan. Macam mana ada balik kan? Lepas tu tak nak ambil tahu lah. Sebab apa, kalau saya pun ambil tahu benda ni, macam benda ni tak bagus lah. Kira kita dah bagi tenangkan orang, tapi kita pula fikir benda tu kan, tak boleh lah. So saya pun panggil Din untuk tolong kan. Lepas tu bila Din masuk, tiba-tiba Din keluar balik. Saya kata dengan Din, Din, kau ni apa hal? Lepas tu dia masuk balik. Lepas tu yang kawan dia seorang tu tak masuk. Saya dengan Din dah. Lepas tu dengan bapak dia pun masuk sekali. Bila bapak dia masuk sekali, dia tengok dekat arwah. Lepas tu dia pandang muka saya, terus dia Allahu Akbar katanya. Lepas tu diorang pun keluar lah balik. Saya cakap kan, saya pun pandang lah kiri kanan. Tapi masa dia sebut Allahu Akbar tu, saya dah seram sejuk dah. Ni apa hal pula ni kan. Lepas tu saya pun keluar. Saya cakap dengan Din, kau ni apa hal Din? Jangan Din, kita ni nak uruskan jenazah ni Din. Dia cakap. Lepas tu saya pegang tangan Din ni, dia sejuk tangan dia. Saya cakap Pi, aku nampak arwah kat sebelah kau Pi. Dia cakap, kau biar betul. Ya, arwah kat sebelah kau. Lepas tu arwah tengah pegang benda yang berwarna merah, macam daging tau. Lepas tu saya kata, Allahu Akbar. Saya kata, Din, ini mainan mata ni, syaitan ni Din. Tak ada apa lah Din. Tak ada Pi, betul. Bila dia cakap, bapak dia sampuk. Bapak pada arwah tu pun sampuk. Dia kata, apa yang si Din cakap ni betul. Pakcik pun nampak ada benda kat sebelah kau ni. Dia cakap, Allahu Akbar, ni apa benda pula. Lepas tu saya kata, jangan pergi muka kanan. Lepas tu saya cakap dengan Din, kau standby kau pakcik Din. Kau standby kau pakcik. Ini kita adab tak boleh jadi Din. Tak boleh jadi kita adab ni Din. Memang tak boleh. Kita adab memang tak boleh Din. Kalau dah macam ni gayanya memang dah. Lagipun masa tu tahun 2014, saya pun masih berjinak-jinak lagi. So tak adalah, kekuatan tu tak kuat mana-mana lah pun. Tapi insyaAllah lah, boleh lah. Lepas tu saya masuk balik malam tu jadi lama sangat. Din telefon pakcik dia tak dapat. Mungkin tidur ke apa ke kan. Jadi bila saya kata dengan Din, mana kawan kau seorang tu? Lepas tu entah, aku pun tak tahu mana kawan dia seorang lagi tu. Tak apa. Kita jangan cari orang yang tak ada. Kita sekarang ni kita buat je apa yang ada. Agak-agak kalau rasa susah, kita panggil orang tolong. Tu je. Untuk nak angkat-angkat ni apa semua, kita panggil orang tolong. Tapi setakat ni kita buat dulu. Saya kata dengan Din, kau pergi buat air sabun dengan air kapur barus. Biar aku bentangkan kain kapan kat tepi ni. Apa semua. Lepas tu
Kain kapan tu semua ada lah, sebab diorang ambil dekat karya berdekatan. Diorang beli, diorang ada, setiap karya kan ada, setiap surau dan masjid kan ada simpan kain kapan kan. Jadi yang set-set tu lah, jadi diorang ada beli lah set tu. Saya pun tertanya-tanya dekat Din, kenapa tak suruh karya aja uruskan kan senang. Lagipun melibatkan dengan orang kampung kan mudah. Lepas tu kata bapak dia tak nak sebab benda ni aib. Dia tahu pasal anak dia ni apa semua. Jadi saya pun faham lah, sebenarnya saya faham lah situasi tu, saya faham. Sebab benda tak nak jadi macam, tak nak jadi panjang. Yelah, bila orang akan nampak, dia akan jadi buah cerita lah, dia akan jadi buah mulut. Jadi apa saya cakap dengan pakcik tu, kita akan cuba buat yang sebaik mungkin. Dan kalau tak ada apa-apa, kita akan percepatkan. Sebab apa, harus untuk kita cepatkan pengurusan jenazah ni. Kalau boleh jangan lambat-lambat. Pakcik kata ya kalau boleh cepat. Kalau boleh, kalau kata selesai pukul 3, pukul 4 ni, pukul 3, pukul 4 lah kita nak ke bumi kan. Lepas tu saya kata dengan pakcik, tak apalah, pakcik kena cari telefon lah dulu. Takut diorang ni tak standby apa. Benda tu semua pakcik dia dah uruskan dah. Maknanya arwah kepada bapak dia punya saudara lah kot kan yang uruskan. Lepas tu bila Din dah masuk dalam tempat yang nak mandikan tu, saya tengok Din bawa air. Bila Din bawa air sampai dekat bila Din dah buat air kapur barus dengan air sabun, saya tengok Din tak cakap banyak tau. Tiba-tiba dia duduk bersila, dia pandang bawah. Lepas tu saya ada rasa energi yang kurang baik. Mungkin saya ada rasa energi yang kurang baik dekat Din ni. Bukan dekat Din seorang. Saya dapat rasa energi yang kurang baik dekat semua sekali yang dekat dalam rumah tu. Rasa macam ada benda yang yang melihat kita ni. Ada benda yang melihat. Lepas tu saya pun istighfar banyak-banyak. Saya baca surah Al-Jin dengan juga ayat kursi. Lepas tu saya minta Allah mudahkan urusan. Lepas tu Din ni dia tak cakap banyak. Dia diam je. Dia diam. Dah, lepas tu saya kata dengan Din, tolong aku kan buat ni semua. Lepas tu Din cakap apa, kau buat lah dulu. Cakap, senang ke jawapan kau. Lepas tu, jomlah kita buat sekali kan. Lepas tu dia kata, kau buat je. Saya pun dah rasa heran dekat Din ni, apa hal lah dia ni macam ni kan. Saya pun dah rasa lain. Dah rasa macam tak orang kata apa, dah tak senang dah dalam keadaan macam tu. Bayangkanlah berdua, saya dengan Din, dengan pakcik pula dia kejap-kejap masuk, dia on off, kejap masuk kejap keluar, kejap nak call. Jadi ketika itu mandi pun belum mula lagi. Bayangkan mandi pun belum lagi, dah makan masa dah. Lepas tu saya duduk, saya ingat cakap pakcik kalau terjadi yang macam ni, duduk dan diam, tarik nafas, tengok balik sekeliling. Saya pun tarik nafas, saya tengok sekeliling. Lepas tu saya istighfar, saya balik pada back to normal. Apa yang tu back to normal tu, saya cakap kalau macam ni tak nak kena telefon kawan aku tolong. Saya pun telefon lah kawan saya Hafiz. Dia duduk dekat Batu Uban lah. Saya cakap nak mujur lah Hafiz tu tak tidur lagi. Kebetulan pula siapa nama tu Pidot dah balik, Syam pun dah balik. Hafiz cakap, awak cakap, kau tak tidur lagi ke Hafiz? Saya cakap, belum, mereka ni baru je balik. Dia cakap, oh ya ke, baru sangat ke, macam mana? Dah masa hang nak pergi tempat tu pun mereka dah gerak sama lah pun. Dia cakap, oh ya ke? Cakap, Hafiz, aku nak tolong kau lah Hafiz, kau datang kat sini boleh tak? Dia cakap, awak, dia kata datang sini kan, tolong aku kan, sebab ada benda aku tak mahir lah pap ni kan. Lepas tu Hafiz cakap, tak apalah, hang hantar alamat aku pergi kat sana. Dia pergi naik kereta dia lah. Kurang daripada setengah jam tu dia pun sampai lah. Dalam setengah jam dia nak sampai tu, saya cuba untuk sebelum kita nak uruskan dia, kita panggil si Din ni dulu. Din, kita uruskan Din. Bangun Din. Kau okey tak? Waktu Din cakap, Din pula
dalam keadaan muka dia lain tau. Muka dia ni lain tau. Muka dia macam pucat. Pucat-pucat lesi tau. Pucat dia. Saya pun macam pandang muka dia ni, ada yang tak kena ni. Ada yang dah mula duduk dalam badan Din ni. Din ni saya pun dah jadi nak risau lah saya dengan Din ni. Lepas tu saya cakap dengan Din, Din, okey tak engkau ni kan? Lepas tu dia cakap dengan saya, aku okey. Dia tak jawab. Tapi saya kata dengan Din, kau okey tak? Din pun diam lah. Din pun diam. Dia tak cakap banyak sangat. Dia pun tak ada itu, tak ada ini, tak ada itu. Dia pun diam je. Saya cubalah tenteramkan Din. Saya cubalah sedarkan Din. Lepas tu Din pegang tangan saya. Bila Din pegang tangan saya, dia cakap dengan saya, apa nama tu, kau akan susah. Kau akan susah. Saya kata dengan dia, apa kau merepek ni? Cakap, Din bangun Din, sedar ni, sedar. Saya pun terus tutup mata Din ni, saya baca ayat kursi, saya tiup kat telinga Din, tak berhasil tau. Tak berhasil. Lepas tu Din cakap dengan saya, kau buat apa? Dia beritahu saya, dia siap beritahu saya lagi, kau takkan berhasil, kau takkan berhasil, kata. Kau takkan berhasil, kata. Saya cakap dengan dia, apa benda tak berhasilnya? Bayangkanlah benda tu tak mulakan lagi dengan mandi. Mandi pun tak start lagi. Saya cakap, aduh, hai, peninglah kepala macam ni. Saya pun dah risau-risau ni. Saya berharapkan kawan saya Hafiz tu sampai dengan cepat lah. Sampai dengan cepat. Lepas tu saya tak ada pilihan lain. Saya buat dulu. Masa saya nak tengah buka kain nak tutup aurat dia, Din kacau saya. Din tarik kain tu. Saya kata, Din jangan buat macam ni Din. Saya tak nak tinggikan suara sebab ini kat rumah orang. Bila dekat rumah orang ni tak bagus lah. Nanti kan orang yang kita bergaduh pula dalam tu kan. Yang sebenarnya kita orang nak buat ni adalah menguruskan jenazah. Bukannya kita nak buat benda bukan. Betul. Jadi apa nama tu, bila saya tarik kain tu, kain daripada hospital lah, tapi kain tu kain yang dah buang lah, tapi tutup mayat lah. Bila saya tarik, Din tarik kain tu, menyentap kain tu kat saya. Jadi saya cakap dengan dia, apa kena kau ni Din kan? Lepas tu sampai terbogil apa nama tu arwah, saya cepat-cepat ambil kain tutup sebab ni aurat kita tak boleh nak tunjuk. Kita kena jaga aib dia, walaupun dia dah mati kita kena jaga aib dia. Lepas tu saya pun macam dah hilang sabar. Saya teruslah grip bahu si Din ni. Saya kata, Din kau jangan buat pasal dengan aku Din. Apa benda ni berlaku ni kan? Kau duduk, kalau kau nak tolong kau duduk. Lepas tu Din gelak ke saya. Macam tu dia gelak. Dia pun duduk. Dia duduk, lepas tu dia pandang bawah. Macam tak tahulah, macam orang berzikir. Tapi bukan zikir lah, tapi dia pandang ke bawah. Saya pun, apa lagi, buatlah yang mana sekat saya mampu, saya buat. Lepas saya dah angkat, saya dah buat keluar kain tu pun semua. Saya dah betulkan kedudukan arwah tu untuk nak dimandikan. Dia nak angkat air sabun tu terus, dia simbah kat saya. Saya cakap, Allahu Akbar. Kau ni, saya dah marah dengan dia tau. Saya sampai nak pukul dia tau. Saya kata, kau ni betul-betul menyusahkan aku lah. Lepas tu, adalah 2 orang masuk. Saudara mara dia, kenapa? Lepas tu saya buat alasan lah, oh tak. Apa nama ni, saya tergelincir. Bandi datuk kat saya. Lepas tu kita tak nak bagi orang fikir bukan. Jadi, lepas tu saya cakap dengan pakcik tu, boleh tolong buat air sabun tak? Dia kata, boleh, tak ada masalah. Dia pun pergilah buat air sabun. Tu. Lepas tu, apa nama tu, saya pergi dekat Din. Saya cakap dengan Din, kau ni kenapa ni Din kan? Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya ambil saya punya kain yang lilit serban saya tu dekat dalam beg. Saya terus saya terus lilit Din. Lepas tu saya baca ayat kursi. Lepas tu saya terus jirus air kat muka dia. Lepas tu dia baru tersedar. Tapi bila dia sedar tak sampai 2-3 minit, dia jadi balik. Lepas tu bila saya cakap, sudah, ini malam yang lama orang panggil. Confirm ini malam yang lama. Lepas tu tiba-tiba ada orang panggil, ni ada orang datang ni cari ni. Saya keluar tengok, alhamdulillah Hafiz pun sampai. Bila Hafiz sampai, saya cakap dengan Hafiz, terima kasih Hafiz yang sampai. Awak, dia cakap, masalah lah Hafiz, Din ni pula apa semua. Lepas tu saya cakap dengan keluarga arwah, saya kata minta maaf sebab saya tak cukup tangan. Jadi saya panggil kawan saya datang.
Lepas tu salah seorang daripada ahli keluarga dia, pakcik dia lah dia siap tegur saya. Dia kata dengan saya macam ni, awak buatlah macam mana pun, saya faham apa yang berlaku kat dalam tu. Kami kat sini mendoakan dia. Sebab tu apa orang kata, kita orang tak nak mandi kat karya sini. Sebab kita orang tahu akan ada berlaku, pasti akan ada berlaku benda-benda macam ni. Oh, jadi maknanya kira diorang pun dah tahulah benda ni. So jadi saya sekarang ni saya, Apis dengan Din. Din ni kira dalam keadaan sedar ni. Pakcik pun masuk, bapak pada arwah lah. Dia kata kubur dah settle, van pun dah settle. Bila nak kapan baru kita call suruh datang. Macam tu lah cerita dia, maknanya memudahkan lah. Lepas tu Din, Apis cakap, hampa dah sampai sini tak mula apa lagi? Dah, aku tak mula apa lagi ni. Daripada ni duk kacau-kacau ni. Lepas tu Apis cakap, ni ada yang tak kena ni Pi. Cakap, apa yang tak kena? Ni kawan hang ni dah benda masuk. Cakap, benda apa pula masuk? Tak apa, kita uruskan dia dulu. Maknanya Apis ni dia cakap dia nak uruskan ni dululah. Dia nak uruskan siapa nama tu? Dia nak uruskan si Din ni dululah. Jadi lepas dah uruskan tu, minta maaf banyak-banyak lah. Kita orang menggunakan kemian jugalah untuk nak pancing benda tu untuk keluar. Bila dah buat tu, alhamdulillah Din dah kembali segar. Tapi dia cuma agak letih. Dia rasa, awak, aku rasa badan aku ni berat letih apa semua. Cakap dengan dia, tak ada apa Din, kau ni penat sangat ni Din. Lepas tu, kita dah mandikan mayat ni belum? Cakap, belum lagi, tengah tunggu kau lah. Lepas tu, aku tak boleh buat, tapi badan aku lenguh. Dia kata, tak apa, biar aku buat dengan member aku, Apis. Lepas tu, dia cakap, bila masa Apis sampai? Dia cakap, aku telefon dia sebab tak cukup kaki tangan. Okey, 6. Lepas tu, masa nak uruskan tu, saya kata dengan Apis, air sabun dengan air kapur baru semua dah settle. Sekarang ni ada masalah dekat mayat ni. Lepas tu bila Apis angkat kain yang saya tutup jenazah tu, dia pun terperanjat tengok Allahu Akbar. Lepas tu, kita tak boleh nak uruskan macam biasa Saya cakap, kenapa? Dekat badan dia ni ada benda duk ada dalam badan dia lagi ni. Saya cakap, apa benda ya? Nak tengok kat muka dia tu. Kat muka dia tu ada benda yang dia duk pakai tu. Masih ada lagi. Kita kena keluarkan dulu. Dia cakap, ini susuk ni. Dia cakap, tak apa. Apa nama tu, susuk macam mana pun, kita kena keluarkan, benda tak susah. Sebab apa, bila dia dah kering, muka dia dah kering hairat, kita boleh tarik susuk tu keluar kan. Lepas tu, macam mana kan? Tak apa macam ni. Cari pengepit dengan kain. Kita tak boleh pegang susuk tu, kita kena pegang dengan pengepit. Jangan pegang dengan tangan. Nanti kan ada efek lah. Maknanya takut benda tu nak beralih kat kita pula lah, macam tu. Saya pun cakap dengan family dia lah, dengan bapak dia, ada pengepit tak macam orang kepit, tarik bulu hidung tu ke apa kan. Bapak dia kata ada. So jadi masa awak bayangkan nak menguruskan jenazah tu, terpaksa nak buat benda ni dulu. Kalau tidak, dia mengganggu. So dalam masa yang sama, kita orang pun mencubalah apa yang kita orang belajar, apa yang kita orang praktikkan. Saya si Apis membaca. Lepas tu bila Apis cakap, hang tarik yang tu. Saya pun tarik, ada susuk emas tau. Dia emas tak besar, kecil je emas tu. Tapi dia cocok duduk dalam. Lebih kurang ada dekat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya untuk naik seri wajah dengan bercakap. Maknanya orang dengar cakap-cakap dia. Lepas tu, masa nak buang satu persatu tu, masa nak buang yang keempat, susuk yang keempat kita nak buang tu, keadaan jadi guruh. Maknanya sebab lagi pun masa kita nak pergi sana pun cuaca pun dah tak cun dah, cuma tak hujan je lah. Tapi yang tu kali tu dia dah guruh, nak menandakan hujan nak turun. Jadi hujan pun turun, rintik. Rumah ada atap zinc. Dia berbunyi yang kadang-kadang memekak-mekak kan. So, bila dah bising tu, lepas tu apa yang Apis cakap tu saya tak berdengar sangat lah, sebab dia baca, hang cabut dalam tu.
Bila saya dengar-dengar tu dengar bunyi lain lah kan. Jadi kat situ lah nak cabut lah. Cabut. Lepas tu bila dah sampai ke yang ke-6, hujan jadi lebat. Bila hujan jadi lebat, saya tengok jam, masa tu dah pukul 3.30 pagi dah. Bayangkan pukul 3.30 pagi tak mula apa-apa lagi untuk dimandikan. Mayat dah semakin lama dah semakin membusuk. Lepas tu dia dah mengeluarkan cecair-cecair daripada dubur. Dia dah mula keluarkan cecair daripada mulut. Lepas tu bila cabut kali yang ke-7 tu, barulah selesai. Tapi benda tu tak selesai begitu. Sebab apa? Si Hafiz cakap dengan saya, sekarang ni Pi, kita ada masalah ni Pi. Masalah apa? Cakap, kita dah cabut susuk dia. Tapi benda tu duk ada lagi. Dia kena orang yang pasang susuk tu mati kan. Lepas tu saya kata, ni macam mana nak buat kan? Kalau orang ni hidup tak apa lagi lah. Sebab kalau orang ni hidup, kita bagilah dia makan benda yang boleh membatalkan dia punya susuk dia tu. Contoh kalau kita pasang susuk, orang pakai susuk, dia tak boleh makan jantung pisang. Dia tak boleh makan pisang awak. Kalau dia makan benda tu macam terbatal lah. Jadi nak membatalkan benda tu, dia kena makan lah benda tu kan. Tapi menangkan arwah dah meninggal. So macam mana nak makan? Lepas tu saya pun panas. Saya cakap ni, aku tak ada idea lah part ni. Macam mana nak buat kan? Lepas tu Hafiz cakap, tak apa. Cuba hang tanya kawan, hang tanya Din tengok. Ni kawan dia kan, kawan dia. Okey, kita pun panggil Din. Cakap, Din, aku nak tolong kau Din. Mana kawan kau seorang yang call kau tu? Dia kata ada kat luar, dah aku cari dia. Dia pun carilah. Cari. Rupanya kawan dia pun dah balik. Tapi rumah dia tak jauh lah. Dalam selang 2-3 rumah jugalah. Jadi si Din ni pun minta tolong lah. Orang pergi panggil kan. Bila panggil, untuk datang lah. Lepas tu, bila dah datang, kita si Hafiz cakap lah dengan dia. Dia buat benda ni kat mana? Dia kata dia buat kat Udon Tani. So, kau kenal tak orang yang buat ni? Dia kata kenal sebab masa pergi buat tu, memang dia pergi buat sekali. Tapi kawan yang arwah je seorang yang buat. Yang dia tak buat, dia temankan je lah. Dia cakap, kalau macam tu nanti macam mana kita nak berhubung dengan dia? Dia kata tak apalah, kita call WhatsApp lah. Dia boleh angkat, dia akan angkat phone. Kenapa Sebab apa? Nak kena ada pemati tu dekat dia. Lepas tu saya cakap ni, okeylah. Ini yang masalahnya kalau kita dah pasang susuk. Dia betul-betul menyusahkan. Kalau dah pasang susuk, dia betul-betul menyusahkan. Lepas tu saya cakap dengan Din, minta kawan kau ni telefon lah Din. Telefon bukan angkun lah, orang yang kat sana buat lah. So bila dia call, tak angkat maknanya kita pun faham lah logik dah pukul berapa kan, orang pun takkan angkat phone punya kan. Memang orang takkan angkat phone ni, kita pun macam mana nak buat. Lepas tu Hafiz cakap, kita tak boleh, kalau kita mandikan juga dia akan ada masalah dia macam ni lah, gangguan macam ni lah. Lepas tu saya kata dengan Hafiz, tak apa Hafiz, kita mandi jugalah Hafiz, walau macam mana pun kita mandikan juga, kita jangan fikir apa-apa lagi kan. Cakap Din, kita mandi juga, kita dah ada 3 orang ni, kita mandi je. Lepas tu Hafiz cakap, tak apalah kalau hang dah fikir macam tu, kita buat lah. Lepas tu apa lagi, dia meninggal sebab makan janin, potongan janin kecil lah, untuk syarat dia nak jadi nampak cantik. Sebab apa, bila dia makan potongan janin tu, muka dia ni akan nampak macam muka baby tau. Orang akan jadi sayang, orang akan jadi suka dekat dia. Macam tu lah cerita dia. Lepas tu Hafiz cakap, sekarang ni dia meninggal sebab ada keracunan dalam badan dia. Jadi kita orang suspek dia makan benda tak betul lah apa semua. Jadi apa yang boleh kita orang lakukan, kita orang buatlah apa yang boleh kita orang nak buat. Okey.
Jadi kita orang pun mandikan jugalah. Dalam pukul 4 tu kita orang mandikan. 4 pagi kita mandikan. Masa mandi, masa nak mandikan tu, dia ada gangguan daripada segi masa kita orang nak mandi tu, getah paip tercabut. Lepas tu masa kita nak mandi tu pula, keadaan mayat tu semakin lama semakin busuk. Dalam masa yang sama, orang yang ada dalam rumah tu dah mula start sikit. Sebab setahu saya, sepengalaman saya, kenapa jadi sikit sebab orang tak tahan bau tu. Ikutkan kami pun tak tahan bau tu. Tapi kalau kita ni, kalau ikutkan nak pergi je, macam bersalah lah kita buat mayat tu macam tu kan. Itu antara dia dengan Allah tau. Apa dia buat tu dia dengan Allah. Kita ni yang hidup ni, kita kena selesai, kita kena sempurnakan mayat tu. Kena sempurnakan. Lepas tu kami bertiga pun mandi, basuh. Bila kita orang tekan perut dia, najis dia tak berhenti keluar. Kalau badan dia tak adalah besar sangat kan, tapi dia punya badan dia tu, kalau ikutkan pada saiz tu, dalam 60 ke 70 kilo lah bentuk badan orang tu. Lepas tu bila kita tekan perut dia, tekan, tak habis-habis tahi tu keluar. Tahi tu keluar tu maksudnya tak kena dengan badan. Sebab kalau tengok pada perut pasal mana dia pun, tapi dia punya najis tu keluar terlalu banyak. Tekan, lepas tu najis yang keluar tu pula bukan najis yang makan tu, tapi najis yang berlendir macam apa orang kata, macam muntah, tapi tekan busuk sampaikan kain yang untuk kita nak seluk dekat dalam jubur tu pun dah tak ada. Apa yang kita boleh buat, minta dekat bapak dia kain lebih, kain plekat ke apa untuk nak berstinja. Terpaksa guna kain bersih. Buat sampai yang berstinja tu saya. Jadi masa saya istinja tu menjadi letih untuk istinja tu. Sebab apa? Terlalu banyak sangat tahi dia. Kalau ikut logik, takkanlah dia makan sebanyak begini kan. Ibaratkan macam makan 10 pinggan, 20 pinggan tau. Tak habis-habis dia punya tahi dia. Bukti kekuasaan Allah kan. Allah dah tunjukkan aib dia tu. Allah buka aib dia depan mata kita orang ni semua. Jadi apa orang kata, bila dah keadaan dia macam tu, Apis cakap dengan saya, hang jangan buat lagi. Awat, hang jangan buat lagi. Din, hang punya ni, kita berhenti Sat. Cakap, pasal apa? Sat, kita berhenti Sat. Lepas tu, kita orang pun diam lah. Bila diam, bapak dia masuk nak hantar kain lagi. Bila bapak dia masuk nak hantar kain lagi, tiba-tiba menjerit kat dalam. Mak dia menjerit lagi sekali. Saya kata, alah, sudah menjerit lagi sekali pula dah. Tadi bukan suruh rehat je. Lepas tu, Apis cakap, siapa dia tu? Itulah mak dia tadi menjerit dah tadi. Lepas tu, mak okey dah. Lepas tu aku suruh dah dia tidur. Ni bunyi balik. Lepas tu, Apis cakap, tak apa-apa, kita pergi tengok Sat. Kita pergi tengok lah. Saya dengan Apis pergi tengok. Din pula tunggu kat situ. Kita pun pergilah. Bila pergi tengok, mak dia tengah mengacau. Mak dia cakap, tak payah nak kebumikan, tak payah, aku sayang dia. Itu kepunyaan aku, jangan kau nak sempurnakan dia, apa semua, macam-macam mak cakap. Lepas tu, Apis pandang saya. Dia kata, benda ni masuk dalam badan mak dah ni, Itulah aku cakap, selagi kita tak selesaikan ni, masalah ni, Dia cakap, betul, nak buat macam mana kan? Apis cakap, tak apa, hampir pegang, minta orang tolong, pegang tangan. Lepas tu, hang pegang belakang dia. Macam biasalah kita berubah orang. Okey, pegang. Masa dah panggil 2-3 orang lelaki tolong tu, pegang tangan kiri, pegang tangan kanan. Lepas tu, ada lagi lah orang tolong pegang kaki kiri dan kaki kanan. Saya duduk bahagian belakang. Bapak dia, kias suami dia tu duduk dekat bahagian depan dengan Apis. Masa Apis tengah baca tu, dia punya mengamuk tu sampai 2-3 orang boleh ke depan lah.
Saya ni duk pegang belakang dia, kepala makin panas. Lepas tu kat belakang saya ni ada benda sedang pegang. Terasa busuk sangat. Bila saya pandang muka, bila saya toleh belakang, saya tengok benda tu dia tinggi lebih kurang tinggi sejengkal daripada saya lah. Muka dia yang menakutkan. Lepas tu Apis terus, "Pi, hang jangan pandang belakang, hang pandang depan. Hang jangan kisah hak belakang tu." Lepas tu dia pun duk baca. Saya pun nasib baik sempat tersedar. Masa tu lepas saya baca, masa Apis tengah baca tu, mak dia tiba-tiba cakap dalam bahasa yang kita orang tak faham. Tapi tengok pada gaya bahasa Siam lah. Tiba-tiba dia duk bunyi Om Lasa Om Ta Om Lasa. Bukan macam ni lah mantra dia, tapi lebih kurang macam tu lah bentuk dia, bunyi dia. Om Sa A U Om Da Ta Tu Si Om. Macam bunyi orang sembahyang, orang Buddha sembahyang. Lepas tu si Apis ni pula terus sekuk kepala mak dia tu dengan kain tudung. Lepas tu duk simbah ayat, minta lah suami dia tu pegang kepala baca ayat kursi. Baca jadi masalah pula. Bapak dia ni tak pandai mengaji. Astaghfirullahalazim. Dia kata, "Ni nak baca apa ni? Baca ayat kursi." "Minta maaf ni, pakcik tak tahu ni ayat kursi ni macam mana." Astaghfirullahalazim. Saya kata, sudah. Cakap, aduhai, malam ni memang jadi lama cerita dia ni. Saya pun, Apis cakap, dapat. Pakcik pegang kepala dia, bagi saya pegang. Apis pun baca lah ayat kursi kan. Dah baca tu. Keadaan dia jadi macam mual. Lepas tu orang yang kiri kanan tu pula dah terpelanting sana sini. Terus mak dia tu bangun. Dia menghadap muka dia tu ke muka saya. Lepas tu dia terus cekik saya. Dia cakap, Balik. Kira macam tu lah ayat dia, balik. Maknanya dia suruh kita orang balik, jangan uruskan jenazah tu. Macam ini benda yang dah duduk dalam badan ni, macam ni lah bunyi dia. Saya patut Api cakap, "Pi, hang jangan layan, hang jangan ni." Bayangkan dalam keadaan hujan lebat, apa pun lebat. Jadi saya nak yang dengar cerita saya ni, cuba awak tutup mata, imaginekan keadaan tu macam mana. Dengan saya minta untuk pasang mengaji, dalam rumah dia apa benda bentuk mengaji pun tak ada. Allahu Akbar. Kepala otak saya fikir kan, masih lagi ada orang macam ni. Sekurang-kurangnya kalau tak pandai baca sekalipun, at least Al-Fatihah tu boleh lah. Tak boleh langsung. Ni saya, Api pun cakap, teruk ni. Takut sangat ni. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ni? Tak boleh nak buat apa. Apis pula cakap dengan saya, hang jangan pandang, hang tutup mata, hang banyak istighfar, hang baca ayat kursi, hang tahan. Aku main tarik daripada belakang ni. Lepas tu bila saya tutup mata, saya istighfar banyak-banyak, saya baca ayat kursi 3-4 kali, saya baca. Sebab saya pegang satu je. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada apa yang boleh membinasakan aku. Tiada apa yang membinasakan. Hanya Allah sahaja. Kita bergantung kepada Allah semata-mata. Ya masa tu, ya Allah, kita orang boleh lepas turun pada Gunung Jerai. Jadi dia punya semangat tasbih tu ada lagi. Zikir tu lagi. Baca astaghfirullahalazim. Semoga benda ni menjadi mudah saja. Yang selebih-lebih tu biarlah Allah uruskan dengan si arwah ni apa semua. Lepas tu dalam ni ayat saya. Dalam tengah uruskan, dalam keadaan Apis tengah uruskan tu, tiba-tiba mak dia lepas cekik saya terus mengilai. Mengilai seperti pontianak. Bayangkan, saya nak sekarang ni, yang mana dengar cerita ni, yang mana dengar perkongsian ni, cuba tutup mata. Bayangkan ketika tu kita berada di situ.
Dalam keadaan mak dia tengah menghilai tu, terdengar salakan bunyi anjing di luar rumah. Bayangkan kat kawasan tu mana ada anjing. Salakan anjing tu dah mula keluar. Kita bila fikir-fikir balik, mana ada anjing kat kawasan tu. Tak ada langsung anjing kat situ. Macam mana dia boleh ada anjing tu kat situ. Lepas tu, apa orang kata, kira je macam saya kata dengan Hafiz cakap, jangan fikir apa-apa, kita fokus je untuk benda ni. So jadi apa nama tu, bila dah keadaan dah jadi macam tu, keadaan dah jadi kelang kabut sikit, dah menghilai-hilai, dengar suara salakan anjing. Anjing tu bukan dia bunyi au, tak, dia bunyi sayu je, macam tu, sayu je bunyi dia. Dalam keadaan hujan, macam mana tu nak menguruskan satu jenazah yang ada sebab dia. Allah ni, kita ni kalau seboleh-boleh kita cuba tutup aib dia, tapi Allah dah buka aib dia untuk kita ni belajar, tengok pengajaran apa yang berlaku di sebaliknya. Lepas tu tak sampai 3 minit, 4 minit, siapa nama tu, makcik tu mengira-ngira, tiba-tiba dia jatuh ke bawah pingsan. Lepas tu Hafiz cakap, okey, Alhamdulillah dah keluar dah. Jadi kita kena buat ayat semangat bagi dia ni, minta 2-3 orang saudara dia duduk dalam bilik ni ke apa semua, pasang kipas, banyakkan istighfar apa semua. Yang mana ada handphone tu, buka MP3, buka YouTube ke, pasang mengaji. Tu paling penting, pasang mengaji tu je. Kita orang pun keluarlah balik. Saya dengan Hafiz ni keluar balik. Hafiz pandang muka saya, dia kata, ini berat ni. Saya kata, itulah aku pun masih baik hang ada ni Hafiz. Tak apa. Kita buatlah benda ni fardu. Kita buatlah yang mana boleh kita buat. Kalau agak-agak tak boleh, kita telefon Cikgu Mai macam itulah. So jadi kita orang masuk balik dekat bilik yang nak disempurnakan tu. Bila masuk dalam bilik tu, saya tengok arwah dengan Din dah terbaring. Tak tahu pasal apa terbaring. Tak tahu cerita. Din dah terbaring. Pendek kata, Din ni dah pingsan. Dia ni bagus tau. Dia memang seorang yang, dia ni bagus tau orang dia. Kalau kita suruh dia buat tu, dia buat. Suruh dia buat ni, buat. Tapi dalam bagus dia tu lah banyak menusah saya. Lepas tu Hafiz cakap, tak apa, biar pergi dia tidur lah. Kalau dia bangkit kan payah pula. So jadi kita orang pun nak mandi kan tu, pelbagai-bagai dugaan berlaku. Jam dah tepat pada jam masa tu, dah dekat hampir pukul 5 dah. Benda tak selesai lagi. Bapak dia pun masuk, pakcik dia masuk, kata, tak mandi lagi apa semua ke? Belum lagi ni, pakcik. Macam mana kita nak mandikan ni, pakcik? Macam-macam gangguan ni. Lepas tu pakcik dia tak apa, Pak dia faham. Nasib baiklah bapak dia faham sangat apa semua. Lepas tu bapak dia pun cakap dengan kami dah, dia kata dia minta maaf banyak-banyak. Ahli keluarga dia memang seorang pun tak pandai mengaji. Dan seorang pun tak ada inisiatif nak mengaji. Nak setakat baca bismillah aja boleh. Lepas tu saya cakap dengan pakcik, tak apa pakcik, buat masa sekarang ni, ini bukan masa untuk kita bahaskan benda ni. Yang paling penting kita selesaikan benda ni. Lepas tu dengar dalam pukul 5 tu, dengar telefon berbunyi. Telefon tu telefon Din. Saya tengok pakcik Din call lah. Saya angkat lah. Din dah ada pingsan dah. Saya pun cakap dengan pakcik Din, Assalamualaikum pakcik. Dia cakap, Waalaikumsalam. Kenapa tadi ni? Din mana? Saya kata, Din ada ni kan. Kenapa? Tak ada ni. Tadi telefon pakcik nak tolong. Kita orang ni baru lepas turun Gunung Jerai. Lepas tu kawan Din seorang ni meninggal. Minta tolong uruskan untuk urusan lah. Lepas tu kenapa tak suruh karya sana je yang buat? Dia ada cerita dia pakcik kan. Kenapa nak suruh karya sana buat? Lepas tu pakcik dia pun cakap, tak apalah. Sekarang ni dah sampai tahap mana? Dia cakap, sekarang ni tahapnya tak mandi-mandi lagi. Lepas tu Din ni mana? Saya pun beritahu lah, dia dah pingsan dah pakcik kan. Sebab tak tahulah, sebab tadi memang ada kecoh sikit. Lepas tu pakcik cakap, tak apa. Sekarang ni korang kat mana? Cakap, kita orang kat Penang. Terperanjat pakcik lah. Penang, pakcik ingat ni kat area sini. Mana masuk area situ, ingatkan area Selangor ke Kuala Lumpur ke kan, kat Penang. Dia kata, macam mana tu, takkan pakcik nak pergi sana? Dia kata, tak apa pakcik, pakcik standby lah. Kalau ada apa-apa saya call pakcik, nak minta tolong pakcik macam mana nak buat ni.
Lepas tu pakcik kata tak apa, nanti kan kalau apa-apa call je. Okey, ngam. Selesai saya dengan Pakcik Din. Lepas tu bila dah selesai tu saya tengok dalam rumah tu, keadaan orang dalam rumah tu dia dah jadi penat tau. Dia dah jadi penat tu hal. Lepas tu keadaan mayat tu pula yang tak selesai lagi. Kita orang, saya ni pun dah long lay. Yang si Hafiz pun dah macam baru sampai pun dia ada buat benda ni pun, dia pun dah penat. Dia tu Din pula baring. Lepas tu apa yang boleh kita orang buat? Kita terpaksa nak rehatkan diri kejap, 5 minit ke 10 minit. Tak boleh, nak kumpulkan kekuatan untuk nak uruskan jenazah. Masa rehat tu saya kemas balik kain kapan, apa semua, kemaskan kapan. Lepas tu dalam masa yang sama, apa nama tu, kiranya macam untuk buat air baru lah apa semua kan, sebab air tu pun macam dah tak berbuih kan. Nak buat air baru, air kapur baru tu mesti maintain dia pakai lah. Lepas tu kemas lah kat situ sebab dia bercelerak kan. Tu bila dah jadi macam tu, dalam masa sama Hafiz ni cuba untuk sedarkan si Din ni. Nak sedarkan Din ni pun tahan juga lihat dia kan. Sedar. Lepas tu dia dekat Hafiz cakap, "Pi, hang lunjuk dengan kaki Din ni." Saya pun lunjurkan kaki dia ni, hang pegang kaki dia tu elok-elok. Lepas tu dalam masa hang pegang tapak dia tu mesti mau ada kat lutut hang. Dekat lutut lah. Lepas tu dia cakap guna nafas lah. Mana kita orang guna nafas, tekan. Lepas tu Hafiz pun duk baca-baca ayat dia apa semua. Lepas tu simbah ayat kat muka Din tu, alhamdulillah dia bangkit. Bila dia bangkit terus dia cakap, "Ya Allah, dia kata, aku tak boleh bayangkan lah tadi." Kenapa? Tadi masa korang ramai-ramai kat situ, arwah ni boleh macam, arwah ni tiba-tiba dia bergerak tau. Lepas tu kat tepi aku ni ada satu lagi lembaga, muka memang menakutkan. Tu yang aku tak tahu, aku dah pingsan. Dia cakap, "Oh iya ke?" Dia cakap, "Tak apalah." Cakap dengan Din, sabarlah Din. Ini bahagian kita ni, bahagian dia dan bahagian kita juga ni. Sambil-sambil tu lah. Lepas tu jam pun dah dekat pukul 5.30 kan, tengah-tengah rehat tu, sambil-sambil nak betulkan Din tu dah 5.30. Lepas tu lagi 10 minit je nak azan subuh. Apa yang kita buat, mayat ni tak diuruskan lagi tau. Itu satu kesilapan. Sepatutnya kalau ikutkan uruskan je, tapi lah kita uruskan pun bermacam-macam benda berlaku. Kita orang pun uruskan lagi 10 minit nak ke subuh. Azan subuh pun berkumandang. Lepas tu Hafiz cakap, "Tak apa, kita selesaikan lepas subuh lah." Okay. Lepas dah sembahyang subuh berjemaah kat dalam tu, dekat dalam rumah tu, itulah sedih juga walaupun keadaan macam tu kan. Yang sembahyang dalam tu dalam 4-5 orang je. Di antaranya saya, Din, Hafiz, kawan si Din seorang tu dengan bapak dia, dengan bapak arwah. Yang lain tu semoga Allah buka pintu hidayah untuk diorang lah. Lepas dah sembahyang subuh tu dalam pukul 6 suku tu dah selesai. Kita orang pun cuba untuk nak mandikan jenazah ni. Untuk mandi. Dalam masa yang sama, siapa nama tu, belum sempat kita orang nak mulakan apa-apa, telefon berbunyi daripada telefon kawan si arwah ni lah. Katanya orang daripada Thailand tu call lah. Dia punya Acan dia tu, Acan dia call bagi tahu lah. Bukan bagi tahu apa, cakap lah. Tapi biasalah, masalah yang kat situ tu, masalahnya dia tak faham bahasa Melayu, kita pula tak faham bahasa Thailand. Dah jadi macam itik dengan ayam lah kan. No wonder dapat call pun tak berguna juga, tak tahu nak buat apa. Tu kita try WhatsApp dalam bahasa Inggeris kan. Tengok dia faham ke tak faham kan. Lepas tu dia ni kira faham sikit-sikit lah dalam bahasa Inggeris tu. Tak perfect tapi faham sikit-sikit lah. Nak kita ambil gambar, kita bagi tahu yang dia ni adalah customer yang ambil susuk tu apa semua. Lepas tu sekarang ni dia dah mati. Bila dia dah mati ada masalah dengan susuk lah apa semua. Jadi Acan tu bagi tahu
Kalau ikutkan nak matikan benda tu, orang ni kena hidup. Kena hidup lah. Kena hidup. Sebab apa? Dia adalah cara-cara untuk membatalkan benda tu dalam keadaan hidup. Lepas tu, bagi tahulah dalam bahasa Inggeris lah, how can I do lah, macam tu lah. Lepas tu, dia pun bagi tahulah, kira dia boleh berbahasa Inggeris tapi tak perfect lah. Kita baca, kita faham lah, grammar tak bersusun, tapi kita faham lah apa maksud dia. Dia bagi tahu yang arwah ni memang ada ambil susuk, memang ada dalam masa yang sama dia ada ambil susuk dan dia ada bela satu lagi barang. Satu lagi dia ada bela hantu. Maknanya dia ada bela jin lagi tu ya. Benda tu untuk nafsu dia. Lepas tu bila kita orang pergi tengok dekat kemaluan dia, memang ada kat kemaluan tu dia ada macam satu besi tu. Besi tu dia macam panjang ni je, tapi pendek, halus je. Besi tu dia macam, dia susuk juga sebenarnya. Jadi benda tu tanam kat situ. Cara dia memandangkan arwah ni dah mati. Arwah ni dah mati. Kena ada timbal balik. Kena ada timbal balik. Pada saya pegang pada satu je. Kita ni ada Allah, tak payah pening-pening kepala, kita tanam je macam mana pun kan. Kod mana pun kita uruskan je kan. Nak kira itu biar dia dengan family dia lah. Kita tak tahulah apa benda urusan dia kan. Lepas tu timbal balik tu maksudnya kena ada seorang mewakilkan dia. Lepas tu macam mana nak buat kan. Cara dia, dia walaupun susuk tu dah dibawa keluar, tapi dia punya isi dia tu masih ada lagi. Dia macam dah masukkan benda tu, dia ada mantra dia lagi, mantra daripada Thailand lah, mantra-mantra yang menghidupkan benda tu. So sekarang ni benda tu dah keluar, tapi kita nak matikan benda tu. Itu satu. Nombor dua, dia melibatkan satu lagi benda yang ada kat kemaluan dia tu. Tu pun nak dimatikan juga. So cara dia macam mana? Kena cabut yang dekat kemaluan dia tu, dekat dia punya zakar dia tu, kena cabut. Lepas tu, apa nama tu, benda tu mesti kena salah seorang timbal balik, mana salah seorang untuk terima benda tu. Nanti contohnya kalau saya terima, okey, lepas saya terima tu, saya kena makan benda yang membatalkan benda tu, maknanya mewakilkan saya. Lepas tu saya kena buang lah. Okey, macam tu lah bunyi cerita dia. Saya dengan Api dah faham lah, dengan Sidin ni dah faham lah. Lepas tu apa yang kita orang buat, macam ni lah. Kita ni ada Allah tau. Kalau kita nak ikut cara dia, daripada habis talk, borak-borak apa semua, masa tu berjalan, mayat semakin membau, mayat semakin membusuk dan apa nama tu, keadaan tu dah menjadi dah tak sempurna dah. Sebab apa? Salah satu kesilapan dia, patutnya kita kena sempurnakan mayat tu dengan cepat, walau apa pun yang berlaku kan. Sebab roh ni tak ada. Bila dah mati, roh ni dah bila seseorang tu dah mati, roh tidak akan ada lagi dah. Roh tu dengan Allah, maknanya roh tu dah masuk ke alam barzakh dah. Masakan roh ada ke alam barzakh tu boleh keluar balik, mana boleh. Yang ada ni adalah jin-jin dan syaitan saja yang sentiasa menyesat manusia. Okey, jin dan syaitan je yang menyesat. Mana ada orang kata, pernah dengar tak kalau orang meninggal, roh ada dekat rumah selama 10 hari, 8 hari, roh sentiasa pergi dekat rumah orang tu, roh akan okey, contohnya kalau bapak kita meninggal, arwah bapak kita ni akan berada dalam rumah ni selama 10 hari. Lepas tu bapak kita ni akan pergi ke tempat yang dia suka pergi. Ini semua tahayul. Tak ada ni semua, tak ada. Tak ada hadis yang mengatakan benda tu ada. Sebab apabila matinya anak Adam, roh tu akan masuk ke alam barzakh. Yang ada semuanya, yang kita nampak muka menyerupai ayah kita lah, apa tu semua syaitan yang menyesatkan kita. Sebab dulu pun saya percaya benda tu. Lepas dah meninggal ni adalah apa, arwah ayah ada kat sini dalam 10 hari apa semua. Tak ada. Bila kita dah belajar, bila kita, itulah dalam kita proses nak belajar tu, baru kita jumpa jawapan. Tak ada hadis yang mengatakan roh tu bergentayangan. Tak ada. Sebab apa? Matinya anak Adam, roh tu terus masuk ke alam barzakh. Itu urusan dia dengan malaikat pula, dia kena soal jawab. Macam mana pula dia boleh keluar, dia nak pergi jumpa kita.
Kan? Ini salah satu benda yang patut kita kena tahu. Kita jangan sampai dimomok-momokkan, oh ini arwah ni punya ni datang balik, ni arwah ni punya datang balik. Tak ada. Yang datang ni semua jin. Jin dan syaitan dia datang balik. Okay? Hantu ni adalah perkataan yang dicipta oleh masyarakat Melayu. Hantu. Walhal dia syaitan. Syaitan, jin, ifrit. Itu dia yang sentiasa menyesatkan anak-anak Adam. Dan sebab itu janji dia pada Allah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Kita balik pada cerita tu. Lepas tu saya pun cakap dengan Hafiz, macam mana ni Hafiz, kita nak buat? Hafiz cakap tak apa, kita jangan ikut apa yang Tok Bomo Siam ni cakap. Okay, kita guna cara kita. Cara kita tu cara Islam. Apa yang boleh, kita telefon kita punya master turun. Maknanya sifu kita orang turun lah. Guru kita orang turun lah. Guru kita pun telefon lah, guru turun. Minta, Alhamdulillah telefon tu guru jawab lah. Maknanya ialah guru dia kan bangkit untuk solat subuh. Guru duduk Sungai Petani. Telefon, beritahu guru kita cerita A sampai Z. Guru kata tak apalah, nanti aku main dengan anakku. Macam tu lah. Jadi guru sampai dekat guru sampai ke Penang tu lebih kurang dekat 1 jam jugalah. 1 jam jugalah sampai. Dia sampai sana dalam pukul 8 lah. Tepat-tepat lah kat pukul 8 lah. Tepat-tepat pukul 8. Masa tu saya dengan Api, dengan dia, dengan bapak dia pun rehat lah. Sebab tak kita pun apa benda je kita boleh buat. Okay, dalam masa yang sama